Assalamualaikum. Saya akan membentangkan soalan percubaan Melaka 2020 bahagian B nombor 10. Raja 10.1 dan Raja 10.2 masing-masing menunjukkan kadar penyusutan radioaktif xenon 133 dan iodin 131. Soalan E. Apakah maksud penyusutan radioaktif? Penyusutan radioaktif ialah proses di mana satu nukleus yang tidak stabil menjadi stabil dengan mengeluarkan sinaran radioaktif. Soalan B. Berdasarkan Raja 10.1 dan 10.2, bandingkan aktiviti awal sumber-sumber itu semasa untuk aktiviti menjadi separuh dan kadar penyusutan radioaktif itu. Aktiviti awal sumber Raja 10.1 dan Raja 10.2 adalah sama. Semasa untuk aktiviti menjadi separuh Raja 10.1 adalah pendek, manakala Raja 10.2 adalah panjang. Kadar penyusutan radioaktif Raja 10.1 adalah tinggi, manakala Raja 10.2 adalah rendah. Soalan B1. Nyatakan hubungan antara kadar penyusutan radioaktif dan semasa untuk radioaktif menjadi separuh. Semakin tinggi kadar penyusutan radioaktif, semakin pendek semasa untuk radioaktif menjadi separuh. Soalan B2. Nyatakan hubungan antara separuh hayat dan kadar penyusutan radioaktif. Semakin pendek separuh hayat, semakin tinggi kadar penyusutan radioaktif. Soalan C. Mengapakah isotop yang memancarkan zarah alfa tidak sesuai digunakan sebagai penyurih dalam bidang perubatan? Jawapannya ialah zarah alfa mempunyai kuasa penembusan yang rendah, jadi ia tidak dapat dikesan dari luar badan. Zarah alfa mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi, ia boleh memusnahkan sel manusia. Soalan D. Radioterapi digunakan untuk merawat kanser. Sinaran radioaktif yang digunakan boleh menghasilkan kesan sampingan kepada pesakit. Menggunakan pengetahuan tentang keradioaktifan, terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangkan kesan sampingan tersebut. Dalam penerangan anda, berikan penekanan kepada aspek jenis sinaran yang digunakan, bagaimana pancaran radioaktif disasarkan ke atas sel kanser, dos sinaran yang diperlukan, dan masa pendedahan kepada sinar. Langkah yang pertama ialah jenis sinaran yang digunakan ialah sinaran gamma kerana mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi tetapi kuasa pengayunan yang paling rendah. Sinaran gamma juga boleh menembusi tubuh badan dan membunuh sel kanser. Langkah yang kedua, pancaran radioaktif disesarkan ke atas sel kanser menggunakan MRI, sinar X atau CT scan. Ini dapat mengenal pasti kedudukan sel kanser dengan tepat. Langkah yang ketiga, jumlah dos sinaran yang diperlukan perlulah mencukupi. Jika dos adalah rendah, bukan semua kanser akan dimusnahkan. Manakala jika dos adalah tinggi, sel-sel kanser yang lain akan dimusnahkan. Langkah yang keempat, masa pendedahan kepada sinar tidak boleh terlalu lama. Hal ini untuk mengelakkan pendedahan yang keterlaluan kepada radiasi dalam tempoh masa yang panjang. Langkah yang kelima, sinar gamma ditujukan tepat pada sel kanser untuk mengelakkan pemusnahan sel-sel hidup yang lain. Terima kasih.